Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna at-taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma tammim bil khair. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan juga barisan EJK Surau Nur Ikhlas, dan yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ayah bonda, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan nikmat yang berterusan kepada kita semua, dan juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kesihatan yang baik dan juga melapangkan masa kita pada malam ini. Dapatlah sama-sama untuk kita mengambil ibrah, pengajaran dan juga manfaat daripada kitab hadis 40 ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dan juga dapat kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Baik, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita akan menyambung perbincangan pertengahan pada hadis yang ke-9. Sebagai muqaddimah dan juga ulang kaji pelajaran kita berkaitan dengan hadis yang ke-9 ini, sukacitanya saya akan membaca makna maksud daripada hadis yang ke-9, iaitu daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkannya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Kita berhenti pada kemudian Rasulullah menyatakan. Dan juga daripada itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Dan apa-apa yang didatangkan kepada kamu daripada Rasul, fakhudhuhu, hendaklah kamu ikut, hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang ditegahkan kepada kamu daripadanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka hendaklah kamu jauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kemudian ulama daripada kitab ini menerangkan kepada kita berkaitan dengan apakah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu segala yang haram dari segala macam rupa maksiat dan kejahatan. Jadi perkara ini jangan dikerjakannya.
Itulah yang dimaksudkan dengan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan selanjutnya bahawa apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kuasa. Ini bererti bahawa segala yang diperintahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga bidang hidup agama, beragama. Hidup kita ni, Islam ni tata cara hidup. Dan semua Islam ajarkan kepada kita dari seluruh aspek kehidupan kita. Dan tidak ada satu pun perkara yang tertinggal, yang tidak dibahaskan, yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan perkara sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Sekecil-kecil perkara daripada kita tidur, tata cara kita tidur, macam mana ikut sunnah Nabi, baca apa, keadaan kedudukan ketika tidur, masuk ke dalam tandas, macam mana kita nak qada hajat, keluar tandas dengan kaki kanan dan sebagainya, semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada perkara kita ni mesti menggunakan agama untuk kita memerintah dunia ini. Cara nak merintah, berpolitik, berjihad, berekonomi dan sebagainya ditunjuk daripada tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli halnya tidak ada satu perkara yang terlepas daripada Islam. Maka itulah yang dipanggil sebagai apa sahaja daripada bidang hidup beragama hendaklah dikerjakan menurut qadar yang dapat dilakukan sesuai dengan kekuatan yang ada. Dan tidak harus sama sekali dibantah atau dilawan. Apa sahaja yang Nabi bawa, yang Nabi ajarkan kepada kita, jangan kita bantah. Wa emma daripada hukum hakam yang berkaitan dengan perkara halal ataupun haram, perkara berkeluarga, cara mana kita nak berkahwin, bercerai, bahkan bercerai diajarkan oleh Islam. Tak. Batu Imam Tok Qadi bila dia nak kahwinkan orang, tak disebut uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Tak. Ikatan tu dengan perkara yang baik. Kalau kata kita nak lepaskan, lepas dengan cara yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil seorang perempuan dalam keadaan baik, tak. Begitu juga kalau kita dah tak mahu pada dia, kita dah tak berkenan dengan cara dia, tak. Kita kena lepas dengan cara baik. Jangan kita sengaja kita melarikan diri, terbiar tergantung tanpa bertali. Kalau gantung tanpa dengan tali tahan lagi. Tak, kita boleh potong tali tu. Tapi kalau gantung tanpa bertali, pening. Yang akan jadi pening menyebabkan mahkamah pun susah nak selesaikan. Isu-isu berkaitan dengan seseorang perempuan yang ditinggalkan suami tanpa khabar berita. Payah. Jadi semua diajarkan oleh Islam dan jangan kita bantah ataupun jangan kita lawan, kita kena ikut. Itulah maksud kita masukkan diri kita ini dalam agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kita kena masuk, kita kena terima semua. Tata cara kehidupan kita ni mesti kita kena ikut Islam. Bukan kita ambil separuh-separuh, bukan kita ambil mana yang kena pada nafsu, mana yang kena pada hati kita ambil, mana yang bercanggah, yang kita rasa tak sedap, yang kita rasa tak selesa, kita pinggirkan, tidak begitu. Islam ni kita kena masuk seluruhnya. Islam itu sendiri maksud dia menyerah diri. Kita menyerah kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa dia? Hukum hakam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita kena ikut semua. Sama ada perkara itu kena dengan nafsu kita ataupun tidak kena dengan nafsu. Maka semua kita kena ikut. Itu cara kita surrender. Kita serah diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata buat begini, kita buat. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita berkorban, kita berkorban.
Allah Ta'ala larang kita buat melakukan maksiat, kita tinggal. Itu cara kita masuk Islam. Kita berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita lawan Islam, maknanya kita tidak berserah kepada Islam. Kita tidak berserah kepada Allah. Kita bantah hukum hakam. Kita kata ni tak sesuai ni dengan keadaan zaman teknologi, zaman yang penuh dengan kecanggihan ini, tak perlu. Tak. Bahkan tidak sesuai. Ini yang jadi masalah. Bila kita lawan Islam, kita tidak selamat dunia dan juga akhirat. Lebih-lebih lagi kita tidak akan selamat di akhirat. Atau dicuaikannya dengan alasan yang bermacam-macam. Ataupun kita mencuaikan diri daripada tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab kita terhadap Islam, tak, maka kita cuaikan diri. Ada kadang-kadang masa kita rajin, kita semayang, masa kita malas, kita tinggal, masa kita rasa kita rock, badan kita kuat, kita puasa, rasa kita tak larat, kita berbuka, tak, sesuka hati kita buat. Mana kita mencuaikan diri kita daripada melaksanakan kefarduan yang Allah Ta'ala dah taklifkan kepada kita. Atau dengan hujah, tidak upaya dan lain-lainnya. Begitu juga kita buat alasan, tak boleh nak semayang lah. Tak boleh nak semayang dengan itu, dengan ini alasannya. Tak boleh nak melakukan ibadah itu, ibadah ini dengan alasan-alasan kita sendiri yang menciptakan alasan tersebut. Dan lain-lainnya. Lain-lain daripada yang disebutkan oleh pengarang kitab. Tetapi mestilah dihormati dan dilaksanakannya secara sungguh-sungguh menurut setakat yang terdaya dan qadar yang mampu bagi diri sebagaimana firman Allah. Islam ni kita kena masuk semua dalam aspek kehidupan. Bukan kata bila kita mari sembahyang kita ingat Allah Ta'ala, bila kita di luar masjid, luar surau, tak, kita langgar perintah Allah Ta'ala, tak, kita mengurangkan timbangan, kita menipu di pasar raya, menipu timbangan, kita menipu hal jual beli, tak, macam-macam. Jadi Islam itu ada kaitannya. Dan tidak ada satu perkara yang terlepas dengan Islam. Tuan-tuan sebutlah apa perkara dunia yang terlepas dengan Islam. Tidak ada. Semua mesti ada hukum yang tertera di sebalik apa yang ada atas dunia ni. Itulah kesyumulan, kesempurnaan Islam yang datang kepada kita untuk kita menjadikan kita ini seorang yang beriman dan kita ini insya-Allah akan selamat dunia dan juga akhirat. Jadi kita kena laksanakan Islam ini secara sungguh-sungguh. Tak, menurut setakat yang terdaya. Kalau orang tu dia tak pandai ceramah, tapi dia pandai menulis. Tak, dia ada ilmu, dia ada knowledge, dia ada ijazah tentang apa syariah, usuluddin dan sebagainya. Dia nak mengajar tak pandai. Maka dia ada kepakaran untuk tulis, buat buku, buatlah buku. Ada setengah tu dia tak pandai menulis, dia pandai bercakap. Maka carilah peluang-peluang yang ada untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan banyak lagi dakwah-dakwah yang kita boleh buat, tuan-tuan. Bukan hanya pada ceramah dan tulisan sahaja. Banyak. Yang terbaik sekali, dakwah ini bilhal. Iaitu kita menonjolkan diri kita ni orang Islam yang berakhlak mulia. Tak, yang berakhlak mulia. Bila mana kita berdepan dengan orang Islam ataupun orang bukan Islam, kita menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak Nabi, akhlak yang terpuji. Inilah yang lebih berkesan, yang menyebabkan orang bukan Islam melihat Islam itu cantik, Islam itu indah. Kerana apa? Kerana umat Islam ini adalah umat yang terbaik dari sudut akhlak. Tidak menipu orang, tidak menerima rasuah, tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Ini caranya begitu. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya. Bila mana orang bukan Islam melihat Islam, dia tengok siapa yang banyak dalam pusat serenti, orang kita lah. Menyebabkan mereka tidak berminat dengan Islam. Bila pergi pusat serenti, ramai orang kita. Yang isak dada pun ramai orang kita. Yang mengedar dada pun ramai orang kita. Yang buat kejahatan pun ramai orang kita. Menyebabkan mereka ni tengok Islam tu, mereka tak faham Islam. Tak. Mereka hanya tengok orang Islam ni macam ni, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Menyebabkan mereka jauh daripada Islam.
Jadi oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dakwah bila hal ni benda yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita ni duduk di sini dak berjirankan orang bukan Islam, baiklah kita menonjolkan akhlak-akhlak yang baik supaya mereka lebih dekat nak memahami dan juga nak tahu apakah itu Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum. Maka takutlah kepada Allah barang yang kuasa kamu. Kita kena beriman, kena melakukan ibadah ini tuan-tuan, muslimin muslimat. Tak. Secara bersungguh-sungguh dan juga sekadar yang kita termampu. Sekadar mampu. Ada orang tu dia mampu satu hari 2 juzuk. Teruskan. Ada orang tu dia tak mampu 2 juzuk satu hari baca Quran, dia baca 1 juzuk. Teruskan. Ada setengah orang tu disibuk dengan hal dunia, dah mencari nafkah pun satu tuntutan dalam Islam. Maka dia tak sempat nak baca 1 juzuk. Dia hanya boleh baca 2 helai. Silakan. Maka kita melakukan perkara tersebut mengikut kemampuan kita. Yang penting kita jangan tinggal. Tak, jangan kita tinggal. Tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Itu kaedah dia. Tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Jadi kita ambil lah mana-mana yang terdaya, qadar yang kita mampu. Macam mana kita baca sejarah dulu, kita tengok dah ulama-ulama, cicit-cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah Sayyidina Ali. Dia semayang satu malam 1000 rakaat. Dah Sayyidina Ali Zainul Abidin semayang satu malam 1000 rakaat. Macam mana dia buat? Tak tidur. Mungkin tidur terlelap. Duduk sandar sekejap terlelap. Ambil sekadar untuk dia lepaskan untuk solat tahajud. Dan tak tidur sepanjang malam tuan-tuan. Semayang sunat 1000 rakaat. Kita tak mampu. Tak apalah. 2 rakaat pun tak apa dah. Mengikut kemampuan. Jangan tak buat langsung. Sebab itulah kita tengok di surau-surau di masjid-masjid, dia ada malam-malam tertentu, kadang-kala sebulan sekali, 2 bulan sekali, malam minggu dia anjurkan solat tahajud. Tujuan apa? Nak menggalakkan masyarakat itu bangun untuk beribadah kepada Allah. Itu satu galakan. Bila dia boleh mari, dia boleh bangun, dia boleh sertai program tersebut, mudah-mudahan besok, minggu depan dia boleh bangun juga di rumah dia. Itu cara dia. Cara dia. Jadi suruh di sini untuk kita melakukan ketaatan sekadar yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati satu diri melainkan sekadar usahanya. Tak. Allah Ta'ala tidak memberati kita ni sekadar yang kita mampu. Mampu macam mana? Bukan mampu tinggal terus. Tak mampu semayang, tak mampu puasa tinggal terus. Tidak. Tak. Kalau semayang tak mampu berdiri, duduk. Nanti tuan kitab ni akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan takutlah kepada Allah barang yang sekuasa kamu. Jadi akan terangkan nanti. Baik. Jadi takwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebut takwa ni maksud dia al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah yang maha kuasa. Wal amalu bitanzil, kena ada juga. Tak cukup kita hanya takut pada hati, tapi malah buat, malah semayang, malah puasa, malah mari menuntut ilmu, malah nak solat berjemaah. Itu orang tak takut pada Allah. Syarat takut pada Allah ni, takut pada hati, dia akan terjemah dengan perbuatan dia, iaitu wal amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada Al-Quran dan juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal. Mana hak Allah Ta'ala suruh dia buat. Mana hak Allah Ta'ala larang dia tinggal. Itu cara takut pada Allah. Ini takut tapi tak tutup aurat. Takut pada Allah, takut. Tapi malah semayang. Tak kena. Tak kena. Ini tipu daya syaitan. Wal qana'ah. Wal qana'ah bil qalil. Dan dia rasa cukup dengan barang yang sikit. Allah Ta'ala bagi hari ni mungkin dia perlu, dia perlu satu hari 100. Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia 80. Alhamdulillah. Dia rasa cukup walaupun sedikit.
Kalau cukup dengan banyak, ia tak jadi pula. Tak. Itu biasa. Banyak duit dia. Dia ada duit 1,000. Tak. Dia perlu, contohlah, dia perlu satu hari, tak. 100. Tapi dia ada duit 500. Lebih. Jadi orang tak panggil qanaah begitu. Itu kena syukur. Kena syukur pasal lebih. Ni qanaah ni, dirasa cukup, dirasa redha bila mana Allah Ta'ala takdir barang yang sedikit kepada dia. Wal isti'dad liyaumir rahil. Dak kata Sayyidina Ali, takwa ni dia kena ada kombinasi ni. 4 perkara ni buat persiapan untuk menghadapi hari kematian. Kena buat persiapan. Tak. Ni kita duk cerita pasal Dajjal nak keluar dah ni. Imam Mahdi nak keluar dah ni. Tak. Ramai ustaz-ustaz kita suka cerita pasal peristiwa akhir zaman. Bagus. Kita pun suka dengar. Bagus. Itu bagus dah. Menambah ilmu. Cerita pasal tanda-tanda kiamat. Dah ada dah. Tanda-tanda kiamat. Dah. Sungai Furat pun dah surut dah. Dah mengering. Tahu. Tapi kita macam tu juga. Tak ada perubahan. Dah. Tak ada perubahan. Tak bertambah iman kita, tak bertambah ibadah kita, tak bertambah zikir kita, tak bertambah selawat kita, tak bertambah solat sunat kita, tak bertambah baca Quran kita, macam tu je. Jadi orang ini, dia rupa-rupanya, dia ni dah ditipu oleh syaitan. Jadi, al-isti'dad kena buat persiapan untuk menghadapi hari kematian. Dunia ni penuh penipuan. Tapi akhirat, pasti akan tiba. Tak. Alam yang pasti akan tiba adalah akhirat. Yang mana kita hidup kat sana, kita tak mati-mati dah. Atas dunia ni kita mati tuan-tuan. Kita akan mati. Umur 60, 70, 80 mati. Tak panjang. Tapi di akhirat adalah alam yang kekal abadi. Orang cerdik, dia akan buat persiapan untuk pergi ke alam yang kekal abadi. Jadi dia tak kisah. Duit banyak pun dia bagi pada orang. Dia sedekah pada orang. Dia bantu orang susah. Tak kisah. Dia hanya pakai biasa-biasa je. Tak apa, cukup dah Ustaz Ana ni, cukup dah. Duk gilir jubah ada 2-3 helai. Cukup dah, cukup. Duit ada bagi pada orang. Pasal apa? Pasal dia fikir nasib dia di akhirat. Nasib di akhirat. Orang yang bagi, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang bagi pakaian kepada orang yang susah, orang yang memerlukan atas dunia, Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian di akhirat. Orang yang bagi makan kepada orang atas dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi makan di hari pada mahsyar. Ketika itu tidak ada dah makanan. Ketika itu dahaga tuan-tuan. Dahaga. Ibaratkan kepanasan itu dah sejengkal matahari. Dan ramai mana akan berenang dalam peluh masing-masing. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, sekiranya kita bertitik peluh, keluar peluh atas dunia ni, bersusah payah kerana agama Allah Ta'ala. Bersusah payah, bertitik ni. Hari korban kita turun juga untuk bantu. Pegang pisau, lapar dan sebagainya, berpeluh tengah panah. Peluh tu yang bertitik, tuan-tuan. Dan peluh itu tidak akan bertitik lagi di akhirat. Sekiranya peluh tidak keluar, peluh yang ada atas dunia ni tak keluar tuan-tuan kerana Allah Ta'ala, kerana jalan Allah, kerana agama, peluh tu akan keluar di pada mahsyar. Menyebabkan ada orang tu dia akan berenang, peluh tu sampai buku lali. Nabi sebut ada sampai betih, ada sampai paha, ada sampai tenggelam dia. Pasal apa? Peluh dia itu tidak keluar di dunia kerana Allah Ta'ala, maka dia akan keluar di akhirat. Jadi oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Biarlah peluh kita keluar atas dunia ni. Biarlah peluh kita keluar banyak. Dan peluh tu tak akan keluar lagi di akhirat. Dia akan jadi pahala kepada kita. Jadi orang korban ni dia ramai. Masjid Ana pun ramai. 12 ekor lembu, 5 ekor kambing. Ramai penuh. Tapi hok ramai mari, hok cukup pinggang. Mari cukup pinggang. Tak mahu pegang pisau. Tak mahu kotor. Mari cukup pinggang. Mari tengok. Dah. Tapi bagi, adalah dia. Rugi. Sedangkan itu satu pahala. Ganjaran yang besar bila mana kita gotong royong.
mengagihkan daging-daging kepada orang ramai. Jadi janganlah lepaskan peluang. Kalaulah masjid Surah Ikhlas buat apa program sekalipun, tak, cuba hadirkan diri. Cuba hadirkan diri, bantu apa yang patut. Tak. Ustaz anda tak pandai, Ustaz nak jadi imam tak pandai. Tak apa. Ada duit sikit, bagi untuk program. Duit tak ada, Ustaz. Setengah orang tu duit tak ada. Tak. Duit tak ada, nak bantu tak boleh. Bantu dari sudut tenaga. Mari tolong apa yang patut. Tak. Mari tolong apa yang patut. Tak. Kalau kata siap tak cukup, nak mop lantai, nak sapu, tolong. InsyaAllah. Mudah-mudahan peluh itu menjadi pahala kita di akhirat dan dia tidak akan keluar lagi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi takwa kepada Allah dan pelaksanaan perintahnya dan perintah Rasulnya adalah menurut qadar yang terdaya oleh diri sesuai dengan petunjuk dari ajaran agama. Dan bukanlah dari meninggalkan sama sekali dengan alasan tidak terdaya atau tidak kuasa oleh sebab yang tersendiri. Bukan kata kita kena buat amal ibadah ni masuk mastata'tum, mengikut kemampuan kita ni. Oh tak mampu, tak buat terus. Tak. Bukan begitu. Kalau kita terlantar dalam hospital, kita tak mampu untuk berdiri, kita boleh baring. Baring, dengan cara baring itulah kita buat ibadah pada Allah Ta'ala. Jadi kewajipan tetap terus kena buat. Selagi mana akal kita salim, akal kita ni berfungsi, lagi mana kita boleh buat, maka kewajipan itu tidak akan gugur, maka kita kena buat. Ulama fiqh dan hadis dalam huraian mengenai hadis Nabi yang maksudnya, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakannya sekadar yang kuasa kamu. Menjelaskan bahawa hadis inilah yang menjadi dalil bukti yang menetapkan bahawa barang siapa lemah ataupun tidak kuasa mengerjakan sesuatu yang diperintah itu semuanya dan berkuasa mengerjakan setengahnya, maka hendaklah ia kerjakan sekadar yang dapat dilakukannya saja. Jadi kalau dia ni baca Quran 2 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk. Ada seorang hamba Allah Ta'ala tu di Kelantan, di Tanah Merah. Pernah jumpa dengan dia. Seorang awliya illah, tua dah. Satu hari dia baca 1 juzuk. Sebulan dia boleh habis, dah, khatam 1 kali sebulan. Begitulah kehidupan dia. Bila kita kata, ayah, boleh tak nak pegang Quran? Lusuhlah Quran dia, tuan-tuan. Lusuhlah. Ada helaian-helaian yang tercabut. Lusuh. Quran ni duduk atas kepala dia je, atas kepala kati. Atas kepala kati. Sedar je, dah. Cerita, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tu cerita dia. Ini orang barakah. Jadi kalaulah seseorang tersebut biasa dia baca 2 juzuk, 3 juzuk, bila mana dia uzur, dia sakit, tak mampu, sekadar yang mampu. Tapi daripada hadis yang lain, ulama terangkan kepada kita, bila mana seseorang itu sakit menyebabkan kita ni tak boleh istiqamah dengan amalan yang selalu kita buat. Mungkin lepas isyak kita solat ba'diyah 4 rakaat. Kemudian kita buat witir 3 rakaat. Tiba-tiba kita jatuh sakit. Tak mampu. Tak mampu nak sembahyang sunat dah. Wajib pun lepas-lepas. Bobo lepas. Maka ketika itu malaikat akan catat pahala kita melakukan amal itu juga. Pasal apa? Pasal istiqamah tadi. Untungnya orang istiqamah ni, bila mana dia tak boleh buat, disebabkan dia sakit, dia uzur, maka malaikat akan catat juga malam tersebut dia melakukan amalan seperti biasa. Inilah kelebihan orang yang boleh istiqamah. Sebab tu ulama sebut, al-istiqamah afdal min alfi karamah. Istiqamah ni lebih baik, lebih besar daripada 1000 keramat. Dan 1000 keramat, tuan-tuan, jalan atas air, gosok daun jadi duit, macam-macam keramat lah dah. Lebih baik lagi istiqamah. Lebih bagus lagi istiqamah. Kenapa? Kerana walaupun dia jatuh sakit, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis seperti biasa juga dia buat. Kalaulah dia ni tak tinggal solat berjemaah, tiba-tiba dia sakit, dia tak mampu nak bangun untuk solat berjemaah. Tapi dalam buku catatan dia, malaikat akan tulis orang ni tetap berjemaah.
Jadi hebat orang yang boleh istiqamah dengan solat berjemaah dan juga amalan-amalan yang lain. Begitu juga istiqamah dengan majlis ilmu. Tak? Tuan-tuan sihat, alhamdulillah ada majlis ilmu. Tiap-tiap malam ada. Tiba-tiba satu malam tuan-tuan tak sihat. Tak, sakit badan, sakit urat, sakit lutut, tak boleh bangun. Tuan-tuan terpaksa solat kat rumah. Tapi malaikat catat pada malam tersebut, tuan-tuan solat berjemaah maghrib dan isyak, tuan-tuan hadir, pahala hadir majlis ilmu. Besar. Malaikat memayungi orang yang ada dalam majlis-majlis ilmu ni. Inilah kata ulama, orang yang menjadi anak angkat kepada malaikat. Orang yang sentiasa berada dalam majlis zikir, antaranya majlis ilmu. Walaupun dia datang hari itu penat, dia tidur. Tak, dia tidur. Dia tidur kat belakang, penat ustaz, tak tahan dah, mata ni. Kena pula aircon sejuk, suara kita ni sejuk semua aircon. Sejuk, terlelap. Tapi malaikat tulis sama sahaja pahala. Hebat, orang ada dalam majlis ilmu. Tapi kita tidur tak macam lah Tok Kenali. Tok Kenali dia tidur kat belakang. Tok Guru dia tanya, dia boleh jawab. Hebat Tok Kenali. Anak murid lain tak tidur. Tak boleh jawab. Dia tidur tu boleh jawab. Itu hebatlah. Itu bukan makam kita lah. Itu makam awliyaillah. Walaupun dia tidur, dia boleh jawab apa yang ditanya oleh guru dia. Jadi mungkin tuan-tuan tidur, dia boleh jawab ni. Boleh jawab ni. Boleh jawab insyaAllah. Tak apa. Asalkan ada. Ustaz ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sengoti lah, sungguh cakap lah. Kalau datang kuliah tengok 2-3 orang, terasa kecil hati. Kecil hati. Kecil hati. Sebab apa? Sebab nak mengajar tuan-tuan malam ni, sebagai contoh, ustaz, anak kena buat mutalaah dulu. Buat homework dulu. Kena baca dulu. Bukan kata buka kitab bulan depan mari ambil buka baca begitu. Tak. Buat homework dulu. Tiba-tiba mari 3 orang. Tapi kalau ramai tak apa, tidur pun tak apa. Tapi dapat ramai je. Biar dapat ramai. Seronok. Seronok. Bukan lama tuan-tuan, kita pun nak berhenti dah. Isyak kita berhenti insyaAllah. Sekadar tu. Sekadar antara maghrib dan isyak. Baik. Kita teruskan. Misalnya, kata ulama, misalnya orang yang tidak dapat berdiri dalam sembahyang, bolehlah ia bersembahyang duduk. Itu yang dikatakan mengikut kemampuan, mengikut yang terkuasa. Dia tak boleh sembahyang diri, dia kena duduk. Kewajipan tetap kena buat. Tidak boleh duduk, dia baring. Demikianlah diperbuat juga sembahyang itu menurut cara mana yang dapat. Buat cara yang termampu. Sebab itulah muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita kecewa lah. Kecewa. Tapi kita kena ada lah satu inisiatif untuk bantu. Contohnya kalau di hospital. Anak dulu kerja di hospital dulu. Bila masuk hospital tuan-tuan, bila kita buat kajian, orang Islam dalam hospital ni, 85% tidak solat bila masuk hospital. Dalam hospital tak ada orang nak marah. Doktor tak tanya, awak ni sembahyang ke tak? Tuan Haji ni sembahyang ataupun tidak hari ni? Tak. Dia tanya, macam mana keadaan hari ni? Kalau skala sakit 1 hingga 5, sakit tangga mana? Tu dia tanya, makan ubat ke tak? Tu ya doktor. Misi pun sama juga. Tak ada orang nak tanya, tak. Tuan ni dah solat subuh ataupun belum? Tak tanya tuan-tuan. Menyebabkan orang masuk hospital ni dia rasa selesa. Umpama bila masuk dia nampak terpapar zon bebas solat. Tak perlu solat dah. Tak ada orang nak marah, tak ada orang nak suruh. Tak ada orang nak larang. Tak ada. Atas diri sendiri tuan-tuan. Atas diri sendiri. Lagi-lagi bila diuji dengan kesakitan, menyebabkan orang tu down. Dia rasa malas nak semayang. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah. Bila mana saudara-saudara kita sendiri pun minta bagi tahu anak-anak kalau ayah masuk hospital, tolong bantu. Di hospital Mesra Ibadah ni, Hospital Serdang, PPUM, banyaklah hospital ni. Dia dah buat dah Hospital Mesra Ibadah. Maksud dia apa dia? Maksudnya bila mana kita masuk hospital, masuk petition ward, dah ada dah tanda kiblat.
Dan tuan-tuan boleh minta dengan nurse, dengan sister, spray air, tuala kecil untuk bantu pesakit untuk ambil wuduk. Kalau tak boleh kena air, dia ada debu yang disediakan. Jadi kita minta tuan-tuan, bantu ayah kita. Letakkan air, kita sembuh-sembuh, kita. Ayah niat. Ambil hak wajib je. Muka, ayah niat. Tangan sama siku, sapu kepala, kaki, selesai. Sapu dengan tuala. Minta tolong bantu ayah-ayah kita. Sebab apa? Mereka tidak terdaya dah masuk dalam hospital. Jadi menjadi tanggungjawab kepada waris anak-anak untuk bantu. Kalau nak minta nurse pun boleh. Tak? Nanti dia orang akan pakai glove lah. Pakai glove. Tak ada masalah. Kalau di PPM tu, tak? Boleh minta. Nurse dah di training dah. Dibagi kursus. Bagaimana nak bantu pesakit untuk mengambil wuduk dan juga untuk melaksanakan solat seketika sakit. Jadi kalau kita mati pun kita tidak ada hutang dengan Allah Ta'ala. Tak ada hutang, kita buat dah. Dan sebenarnya tak perlu diganti dah. Kalau kita tak ambil wuduk, kita hanya solat hormat waktu, bila mana kita sihat, wajib kita ganti. Kalau kita mati, tetap akan jadi hutang. Tapi bila mana kita ikut cara kaedah ulama-ulama fatwa-fatwa terkini, macam mana nak solat ketika sakit, ambil wuduknya, kedudukan mengikut kemampuan pesakit, maka solat itu sah dan tidak perlu diqadha. Dan bagi orang sakit ini dibenarkan, diharuskan untuk mendekatkan solat 2 waktu yang dekat. Bukan jamak, dia seperti jamak tapi bukan jamak. Tak, waktu masing-masing tapi dekat-dekat. Contoh, nak solat Zuhur. Tak, asar masuk 4.46. Pukul 4.40 dia sembahyang Zuhur. Sudah sembahyang Zuhur, ngam-ngam. Tak, ada seminit, 2 minit, orang azan asar. Dia terus sembahyang asar. Maka dia boleh menjimatkan tenaga dia dan juga sekali ambil wuduk sahaja. Bagi orang sakit, dibenarkan. Dibenarkan. Fatwa Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama Jordan umpamanya boleh untuk orang sakit, memudahkan orang sakit melaksanakan ibadah ketika sakit. Begitu juga maghrib isyak. Pukul 8.45, pukul 8.40 lah, ataupun 38 dia sembahyang Zuhur, maghrib. Duduk sekejap, habis wirid 2-3 kali, orang azan isyak, terus dia solat isyak. Itu cara memudahkan untuk orang sakit sembahyang. Boleh. Tapi kalau orang sihat tak boleh. Tak. Sengaja melewat-lewatkan waktu itu satu benda yang ditegah oleh agama kepada orang yang sihat. Orang sakit tak ada masalah. Itu cara. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang ulama ambil dalil. Allah Ta'ala tidak akan taklifkan benda yang susah, benda yang payah kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita teruskan. Contoh yang kedua, orang yang dapat mengeluarkan sebahagian sahaja dari zakat fitrahnya, wajiblah ia keluarkan sebanyak itu. Kalau separuh-separuhlah. Dan orang yang dapat setengah sahaja daripada perbelanjaan yang diwajibkan ke atasnya untuk ahlinya dan orang yang tanggungnya. Kalau sekadar separuh-separuhlah kita keluarkan zakat. Tak, separuh lagi untuk ahli keluarga kita. Jadi maksudnya buat juga sekadar yang kita mampu. Wajiblah dibelanjakan sekadar itu. Wajib. Tetapi orang yang dapat puasa setengah hari saja dan tidak berdaya menyempurnakan sepenuhnya kerana uzur, tidaklah dikehendaki puasa setengahnya, sebab puasa dengan cara itu tidaklah dari perkara yang disyariatkan. Kecuali ibadah puasa. Kalau dia tak mampu, jangan pula dia puasa separuh hari. Separuh hari pukul 1 buka. Esok sambung pula. Tak. Sambung-sambung, hari ni dengan esok cukup jam dia. Tak. Jadi satu hari. Tak. Dia tak kira. Puasa ni kerana dia terikat dengan waktu. Tak. Terikat dengan fajar, terikat dengan ghurubus syams. Tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Jadi kalau orang tu tak mampu untuk puasa,
tak perlu dia puasa walaupun separuh hari. Cara dia, bila mana dia sihat, dia qada. Bila mana dia sihat, dia qada. Adapun satu kelonggaran kepada orang yang terlampau tua, yang tak mampu dah untuk puasa, dia tak perlu puasa, dia hanya bayar fidyah. Itu kelebihan kepada orang yang terlampau tua, yang tak mampu dah untuk puasa, maka jangan tebing dia puasa, tuan-tuan, jangan tebing. Kalau dia tebing juga, dia buat juga, boleh menyebabkan mudarat kepada tubuh badan dia, itu tidak digalakkan dalam Islam. Kerana maqasidus syariah antaranya hifzun nafsi, kita kena jaga nyawa kita. Jadi nyawa lebih penting. Soal puasa ketika itu bagi orang tua yang terlampau tua tak mampu puasa, dia dibenarkan berbuka, tak perlu puasa, dia perlu membayar fidyah sahaja. Pasal apa? Pasal tak mampu dah. Itulah kaedah yang diterangkan oleh ulama terhadap ibadah. Ya. Masih kuat, masih bayar ataupun tidak. Bayar terus untuk kita lah. Kalau kita tinggal lah. Kalau kita yakin kita tinggal, cuma tak tahu berapa kita tinggal. Kita kena buat qada lah, kena buat qada. Bayar fidyah. Bayar fidyah pasal ada bertindih tahun kan. Bayar irfan, alhamdulillah. Lebih tu jadi sedekah. Yang minimal tu menjadi kewajipan. Yang sedekah tu jadi sunat. Itu lebih baik. Mana yang dulu-dululah kita bayar advance, kita bayar terus lah. Boleh, tak ada masalah pasal dia jadi qada dah tu. Dia dah jadi qada. Jadi kita ada kemampuan, wajib kita puasa juga. Wajib kita puasa. Dalam masa yang sama, oleh kerana dah bertindih tahun, kita pun dah lupa berapa tahun, maka kita kalilah berapa yang kita mampu, bayarlah. Mudah-mudahan terangkatlah kewajipan kita yang kita hutang dengan Allah Ta'ala. Kerana hutang dengan Allah itu lebih utama untuk kita bayar. Begitulah soalnya. Kita mungkin dulu ada, kita bagi dalam pada azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Oh, itu maksud Tuan Haji. Itu maksud dia. Maksud dia. Bayar dulu. Bayar dulu. Sakit belum lagi. Sakit belum lagi. Begitu tidak dituntut lah. Tidak dituntut buat macam tu. Tidak dituntut dalam agama untuk kita buat begitu. Kerana kita tak sakit lagi. Tak sakit, tak boleh. Kalau kita bayar pun dia akan jadi sedekah sunat. Dia akan jadi sedekah sunat. Itu maksud dia. Itu Tuan Haji, saya keliru soalan tadi. Mana tidak dituntut untuk melakukan begitu. Kerana apa? Kerana kita tak sakit lagi. Kita tak sakit lagi. Itu kita cerita masa sakit. Kerana fidyah ni bertujuan disebabkan kita tinggal puasa secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, umpamanya sakit begitu, barulah kita dituntut oleh agama untuk kita bayar fidyah. Kalau hak dulu-dulu tu bolehlah. Qada. Pasal kita masih kuasa lagi. Kita masih kuasa, kita kena qada lagi. Isteri kami kena buat. Isteri kami kena buat. Kalau putih sekali, kalau rajin. Kalau hari-hari mungkin takut mudarat pada badan. Umur pun dah 60 kan. Jadi kita selang-selang lah. Selang-selang kita niat qada. Jadi mudah-mudahan terangkatlah hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga satu masalah biasa orang tanya berkaitan dengan qada sembahyang. Qada sembahyang yang lama-lama macam mana tinggal. Jadi pendapat jumhur ulama daripada Maliki, Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali wajib qada. Tidak terkecuali. Wajib qada. Macam mana sekalipun dia wajib qada sembahyang ini, cara dia macam mana? Cara dia, kalau kita tengok dalam soal jawab fiqh daripada mufti, Jabatan Mufti Negeri Perak disebut, cara mengqada sembahyang yang tertinggal bertahun-tahun ialah dengan mengqadakannya beberapa banyak yang terdapat pada sesuatu waktu jika ia mempunyai kelapangan. Kalau kata dia pencing dah, dia tidak ada komitmen dah, tak boleh bekerja, tak ada komitmen lain dah. Jadi dia kena buat. Kena buat. Mungkin lepas subuh tu dia buat.
Sekadar sampai dia mampulah. Berapa rakaat dia mampu, berapa kali dia boleh buat. Begitulah. Kalau seseorang itu perlu bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu, dah ada keperluan dunia yang perlu dia selesaikan. Dah, keperluan rumah tangga, mencari ilmu, mencari nafkah, bekerja dan sebagainya, hendaklah ia mengiringi setiap waktu sembahyang dengan satu sembahyang qada. Umpamanya, ia sembahyang zuhur, kemudian diiringi dengan qada zuhur. Lepas solat zuhur, buat qada zuhur. Cukup. Asar nanti, pasal dia perlu bekerja. Asar nanti dia buat asar, 4 rakaat, dia bangun, qada asar. Begitulah rutin dia. Rutin dia. Ha? Boleh. Solat qada ni dia tidak ada waktu yang terikat. Dia boleh buat lepas subuh, dia boleh buat lepas asar. Mana-mana waktu yang kita ada ruang, ada peluang dan kita rasa kita larat, kita buat aja. Tak ada masalah, dia tidak terikat dengan waktu. Selepas isyak nanti nak qada subuh pun boleh. Apa-apa solat pun boleh qada. Dia tidak terikat dengan waktu. Adapun kalau dia ni keringanan yang ulama kita susun, kalau dia perlu bekerja, dia perlu urus rumah tangga, perlu solat berjemaah, menuntut ilmu, sekurang-kurangnya selepas isyak dia buat qada isyak. Lepas subuh dia buat qada subuh. Lepas zuhur dia buat qada zuhur. Begitulah rutin dia. Rutin dia. Tak larat berhenti dulu. Mungkin dia demam, dia tak sihat, makan ubat rehat dulu. Bila dia dah kemampuan balik, dia buat balik. Begitulah sekurang-kurangnya ulama sebut pada kita cara kita nak qada. Kita tak pakai yang tu. Kita pakai mazhab yang mutabah. Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i wajib qada. Dia pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Pendapat daripada yang Tun Haji sebut tu, pendapat yang tidak masyhur, dan nak selamat ambillah pendapat yang jumhur, majoriti ulama. Majoriti ulama. Betul anda sebut tadi. Siap-siap sebut dah. Dah tahu dah. Biasa adalah pendapat-pendapat yang bawa, pendapat-pendapat yang gharib, yang ganjil begitu. Jadi kita nak selamat, hutang dengan Allah Ta'ala lebih aula untuk kita bayar. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Buatlah sekadar kita mampu. Jadi kita berhenti situ dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.